تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sampai kepada kita saat ini tidak lain berkat jasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai sosok penyampai risalah Allah yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di padang mahsyar, tiap umat Islam pasti akan meminta syafaat dari beliau dan menginginkan berada di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, pengakuan tidaklah cukup sekedar pengakuan. Pasti yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berusaha mengikuti jejak beliau dengan jalan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan senantiasa membasahi bibir ini dengan mendoakan beliau dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tak akan mampu mengingkari betapa indahnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga salah seorang isteri beliau, Sayyidatina Aisyah, mengatakan bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tidak satu perkataan Rasulullah merupakan implementasi dari hawa nafsu beliau, melainkan adalah berasal dari wahyu ilahi. Begitu halus dan lembutnya perilaku keseharian beliau. Rasulullah adalah sosok yang mandiri dengan sifat tawadhu' yang tiada tandingnya. Beliau pernah menjahit sendiri pakaiannya yang koyak tanpa harus menyuruh istrinya. Dalam berkeluarga, beliau adalah sosok yang ringan tangan dan tidak segan-segan untuk membantu pekerjaan istrinya di dapur. Selain itu, dikisahkan bahawa beliau tiada merasa canggung makan di samping seorang tua yang penuh kudis, kotor lagi miskin. Beliau adalah sosok yang paling sabar, di mana ketika itu pernah kain beliau ditarik oleh seorang badui hingga membekas merah di lehernya. Namun beliau hanya diam dan tidak marah. Dalam satu riwayat dikisahkan bahawa ketika beliau mengimami salat berjamaah, para sahabat mendapati seolah-olah setiap beliau berpindah rukun terasa susah sekali dan terdengar bunyi yang aneh. Seusai salat, salah seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah baginda menanggung penderitaan yang amat berat. Sedang sakitkah engkau ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, alhamdulillah aku sehat dan segar," jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, mengapa setiap kali baginda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi-sendi tubuh baginda saling bergesekan? Kami yakin baginda sedang sakit." Sayyidina Umar penuh cemas. Akhirnya Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat pun terkejut ketika mendapati perut Rasulullah yang kempis tengah dililit oleh sehelai kain yang berisi batu kerikil sebagai penahan rasa lapar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata batu-batu kerikil itulah yang menimbulkan bunyi aneh setiap kali tubuh Rasulullah bergerak. Para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah,
Adakah bila baginda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya untuk tuan? Baginda Rasulullah pun menjawab dengan lembut, tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu. Tetapi apa jawabanku nanti di hadapan Allah apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya? Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah dari Allah buatku, agar kelak umatku tak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teramat agung pribadi Rasulullah sehingga para sahabat yang ditanya oleh seorang badui tentang akhlak beliau hanya mampu menangis karena tak sanggup untuk menggambarkan betapa mulia akhlak beliau. Beliau diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai suri tauladan yang baik sepanjang zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai teman-teman sekalian, marilah kita selalu mengingat akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan dengan mengikuti segala sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan betapa baiknya baginda Rasul kepada umatnya, maka kita pun jangan sampai melupakan akan kebaikan beliau. Wallahu a'lam bissawab.